Terkadang kita keliru dengan diri. Diri terlalu inginkan kebaikan, tetapi kebaikan itu seakan tertutup daripada pandangan. Kita seperti dibisik-bisik untuk melakukan kejahatan. Wahai hati, adakah di sisimu ada bisikan yang tersembunyi yang mengajakmu untuk mendarhaka akan penciptamu? Wahai pemilik hati, tunjukilah daku jalan keluar dan solusi, kerana aku ingin sekali taat padamu dengan sepenuh hati. Bantulah hamba-Mu ini, ya Allah. Sehingga manusia rasa hidup ini untuk berseronok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat yang berpanjangan, berterusan, bantuan daripada Allah menyebabkan hidup kita ini tenang, damai perasaan kita, melaksanakan rutin harian kita berdasarkan kehendak dan apa mahunya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tuan-tuan pernah tak bawa anak-anak pergi ke pantai? Ada waktu sebelum Covid lah kan. Waktu Covid tak boleh lah pula. Ketika kita bawa anak kita ke pantai, kita pesan jangan main jauh-jauh, main pasir kat situ saja. Dia kata okey ayah, okey mak. Maka dia pun main kat mana? Dekat tepi pantai. Dia korek pasir, dia buat istana pasir dan sebagainya, kan? Kita ingatkan dia lagi, jangan main air tau. Okey, kan? Tapi perasan tak kalau kita leka sekejap, kita bersembang, tiba-tiba kita tengok dah basah dah. Dah basah dah kain kaki anak. Sebab apa? Tanya, kenapa main air? Tak, nak basuh kaki. Nak basuh kaki je. Okey, basuh kaki, kita biarkan lagi. Lepas basuh kaki apa jadi tuan-tuan? Basah sampai betis, sampai lutut. Sebab apa? Ombak tinggi sangat. Okey, kita biar lagi. Lama kelamaan, tanpa sedar, dah berenang kat dalam air ombak tadi. Sebab apa? Sebab leka. Sebab tak perasan. Sebab ada sebab yang menyebabkan dia nak buat lebih sikit dan lebih sikit. Perasan tak tuan-tuan? Dalam kehidupan kita begitulah. Kadang-kadang seseorang itu tak nak terjebak dengan perkara-perkara, benda-benda yang buruk, yang tak baik. Tapi ada sebab berlakunya sikit demi sikit mengheret kita. Sikit demi sikit tanpa kita sedar terheret, rasa normalisasi kita kata. Tak perasan, tak sedar, makin lama makin terjebak. Tak percaya, tanyalah kepada orang yang Allah uji mereka dengan terjebak dengan dadah. Biasanya jarang kita jumpa orang yang ketagihan dadah memang dia dah bermula dengan dadah. Tidak. Bila saya terlibat dengan program-program motivasi, kita jumpa anak-anak di sekolah ataupun pelajar-pelajar yang Allah uji mereka terlibat dengan benda-benda yang sebegini. Kebanyakannya bermula dengan berkawan. Daripada kenal kawan, tak sedar kawan itu dah tarik dia. Dia bukan tarik dengan dadah, tetapi mula dengan merokok. Selepas merokok, rasa lagi nak lebih advance, tak sedar dah terlibat dengan gam, hidu gam. Dan akhirnya terjebak dengan gejala-gejala sosial ataupun kita kata masalah-masalah jenayah dan sebagainya. Dan
Kalau kita nak tahu, inilah bahana daripada perbuatan satu makhluk yang Allah benci, sehingga Allah sebut benci ini, Allah gelarkan kepada makhluk ini Ar-Rajim. Ar-Rajim ni kita kata kalau maknanya kalau jumpa dia ni, aku nak ambil batu, aku nak baling kat dia. Maknanya bencinya Ar-Rajim, durjananya makhluk ini. Dan tak lain tak bukan, inilah makhluk yang sentiasa merosakkan kehidupan manusia sikit demi sikit tanpa sedar, tetapi matlamatnya sangat besar. Sebab apa? Nak mengheret manusia ke lembah neraka Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan dia. Dia tahu dia akan pergi, namanya syaitan. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, aku nak bernaung di bawah naungan Allah yang Maha Selamat daripada durjananya syaitan ini menyesatkan diri aku, daripada syaitan yang direjam. Sebab itulah kita sentiasa kena minta dengan Allah untuk dilindungi daripada kerosakan demi kerosakan yang berlaku tanpa kita sedar, namun dalangnya adalah syaitan yang direjam. Tuan-tuan, untuk kita mengetahui kenapakah syaitan ini bersungguh-sungguh sangat nak menyesatkan manusia, kita kena cuba kita tahu dulu apakah maksud syaitan itu. Supaya kita kenal syaitan betul-betul, supaya kita sedar betul-betul kehadirannya di depan mata kita dalam kehidupan kita. Syaitan asal daripada kalimah syaitana dalam bahasa Arabnya, memberi makna menjauhkan ataupun yang menjauhkan. Maknanya, ingat lagi tak cerita anak kita tadi? Bukan anak kita lah, contoh anak tadi. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Asalnya nak buat sikit ini, terjebak lebih jauh lagi, makin jauh dan makin jauh. Dan inilah punca ataupun kita kata angkara daripada syaitan, yang mana namanya itu juga dinamakan daripada kalimah perbuatan yang menjauhkan dan mengheret. Umpama kalau anak kita mandi ataupun kita sendiri mandi dekat pantai, dekat pantai tu, kita pun tak sedar sebenarnya dibuai oleh ombak tu menyebabkan kita kadang-kadang terhanyut lagi jauh ke belakang, ke dalam. Kita tak sedar. Sebab apa? Ombak ini dia tolak ke depan sikit, tapi dia tarik belakang. Perasan tak? Kalau kita biar kita di badai di lamun ombak, kita kata di lamun, maknanya kita ditolak oleh ombak, seakan-akan sebenarnya tolakan itu bawa kita ke pantai, lebih dekat dengan pantai, dekat dengan tebing, dekat dengan darat. Tetapi yang mengheretnya, dia heret lagi jauh. Inilah maksud syaitana ataupun syaitan, yang tugas dia melamunkan manusia dengan buayan-buayan kehidupan yang enak. Nampak macam tolak ke depan, makin dekat dengan Allah ataupun makin dekat dengan nikmat, tetapi sebenarnya ditarik belakang lebih jauh. Inilah syaitan. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam surah Al-Baqarah, Allah ada sebutkan tentang kisah di mana syaitan ini bersumpah untuk menyesatkan manusia kerana benci kepada Adam, makhluk Allah yang diciptakan dengan penuh kemuliaan oleh Allah, sehingga Allah perintahkan para malaikat sujud untuk memuliakan Adam. Maka di sinilah kebencian iblis ataupun makhluk yang paling keji perasaannya, yang dinamakan sebagai iblis ini. Iblis merasakan diri dia sudah tercabar. Dia rasakan diri dia lebih baik, kenapa aku perlu sujud kepada Adam? Maka akhirnya iblis ini ingkar kepada Allah kerana takaburnya, menyebabkan Allah melaknat iblis ini dan menghalaunya keluar daripada kalangan para malaikat yang dekat dan mulia di sisi Allah. Ketika mana iblis ini nak keluar daripada rahmat Allah ataupun kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah ini, iblis ada memberikan satu janji, iaitu
aku pasti akan merosakkan seluruh keturunan anak Adam sehingga hari kiamat. Dan janji inilah yang menyebabkan iblis ini ada sifat kesyaitanan yang ingin menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah suruh kita berperang dengan iblis ini sehingga ke hari kiamat. Maka kisah permusuhan antara manusia dengan iblis inilah yang menjadi pelopor kepada pertarungan manusia di alam ini, kerana iblis inilah yang mempelopori sifat kesyaitanan ataupun syaitan yang disebutkan tadi. Maka iblis mencari teman-teman, rakan-rakan yang ada hati yang seperti ini, sikap yang sebegini, yang mana suka kepada kehancuran orang lain. Maka sifat untuk suka melihat orang lain hancur ini, inilah sifat syaitan yang sebenar. Maka kita dapat melihat bagaimana dalam kehidupan kita ini banyaknya perkara di kalangan manusia berlakunya kerosakan, kehancuran hidup, putus harapan, bergaduh adik-beradik, berebut harta pusaka dan sebagainya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Macam-macam kita lihat, ini semua adalah angkara daripada bisikan-bisikan, tuntunan-tuntunan makhluk-makhluk Allah yang dinamakan sebagai syaitan. Dan syaitan ini sangat halus perancangannya tuan-tuan, sangat licik perancangannya, dan yang paling berat untuk kita hadapi adalah syaitan ini bisikannya kita tidak dapat lihat. Syaitan ini tidak mampu kita nampak depan kita. Maka menyebabkan makin sukar pertarungan kita dengan syaitan, makin susah pertembungan kita dengan syaitan untuk melawannya. That's why, sebab itu Allah Subhanahu wa taala ajar kita, pertarungan kamu dengan syaitan ini adalah pertarungan yang mana perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mesti minta dengan Allah supaya Allah lindung, sebab kamu ini sangat lemah, kamu ini sangat tidak berdaya, kamu ini tidak mampu menentang iblis dan kuncu-kuncunya, yakni syaitan, jika tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa durjananya syaitan ini, kerana syaitan ini adalah merupakan satu watak yang telah mati jiwanya terhadap ketaatan. Apa yang dia nak lihat adalah kehancuran. Inilah durjananya syaitan yang perlu kita sedar. Jika ada satu susuk manusia yang memang dalam hatinya sudah tidak ada kebaikan, tidak ada ketaatan, suka melihat orang lain rosak dan hancur, maka inilah syaitan yang ada di kalangan manusia. Sebab itu Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am 112 ini, ayat 112 surah Al-An'am, tuan-tuan boleh rujuk, yang mana memberikan kefahaman kepada kita bahawa syaitan ini bukan sahaja wujud daripada kalangan jin, tetapi juga daripada kalangan manusia. Sebab syaitan ini adalah satu watak yang telah mati jiwanya kepada ketaatan. Yang kedua, durjana syaitan ini kerana dendam yang menenggelamkan seluruh kebaikan. Sebab itu hati-hati dalam diri kita tuan-tuan. Kita takut-takut ciri-ciri ataupun elemen-elemen kesyaitanan ini ada. Kita risau apabila jika sekiranya kita melihat orang lain, kita tak tenang tengok orang lain baik, kita tak tenang orang lain dapat rezeki, kita rasa dengki dengan orang lain yang mendapat lebih daripada kita, kita sentiasa rasa tak cukup, orang lain saja yang lebih, kita rasa kita saja yang bagus, orang lain tak layak untuk bagus. Ini sebenarnya ciri-ciri syaitan yang menyebabkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena proses dan buang segera tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena buang segera, kena proses segera perasaan-perasaan kesyaitanan ini. Sebab durjananya syaitan, kenapa? Kerana dia telah pun menenggelamkan kebaikan disebabkan dendam kesumat.
Aku hancur tak kira, yang penting dia kena hancur juga. Inilah sifat syaitan. Apabila dilaknat oleh Allah, si iblis ini dan akan diazab di hari akhirat dalam api neraka, bukannya dia nak minta maaf dengan Allah, tetapi dia minta umur yang panjang kerana dia nak berusaha nak heret seramai manusia untuk bersama-sama dia di neraka Allah. Yang ini yang uniknya tentang syaitan. Dia tahu dirinya akan hancur, dia bukan nak perbaiki diri dia, tetapi dia nak merosakkan orang lain. Maka kalau ada sifat-sifat ini dalam diri manusia, awas, proses segera, buang segera, kerana inilah yang boleh menyebabkan hati kita mati daripada ketaatan dan akhirnya kita terjebak daripada golongan rakan-rakan pembela syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu ya Allah daripada angkara syaitan yang durjana yang merosakkan aku sikit demi sikit tanpa aku sedari. Dan syaitan ini, sifat syaitan ini merupakan satu susuk ataupun satu sifat yang mempunyai keazaman yang tinggi untuk melunaskan dendam dia. Ini hati-hati. Dan kita tidak perlu mohon berlindung kepada Allah kerana manusia sentiasa lalai dan lupa dengan pertarungan yang sangat dahsyat ini. Baik, seterusnya, apa yang syaitan akan buat kepada manusia? Apa peranan syaitan ini? Syaitan akan buat apa pada kita? Macam mana modus operandi, kita kata, syaitan kepada seseorang manusia yang kita kata licik sangat, yang kita kata halus sangat, sehingga ke Nabi Adam yang diberikan ilmu oleh Allah, mengenal segala nama dan diberikan kemuliaan, pun terkena dengan syaitan ini. Maka kita lihat apa yang syaitan akan buat untuk merosakkan manusia dan menyesatkan manusia adalah mengindahkan dosa. Ini yang pertama. Syaitan akan mewujudkan perasaan indahnya kepada dosa. Perkara yang halal yang Allah berikan kepada kita, tetapi perkara yang haram juga yang di-highlightkan supaya yang nampak manis, nampak indah. Sebab itu na'udzubillah min zalik, kita minta berlindung dengan Allah. Berapa ramai di kalangan orang yang terjebak dengan, kita kata apa, perhubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada isteri yang baik, sudah ada suami yang baik, tetapi dilihatnya di luar juga yang indah, dilihatnya rakan sejawat juga yang baik, yang sempurna, yang komplit. Dilihatnya di rumah ini tidak sempurna, sedangkan di rumah inilah bertungkus lumus dengan anak-anak, menguruskan kehidupan keluarga, tetapi di luar juga yang nampak indah sebagainya. Inilah peranan syaitan, menyebabkan yang kita lihat yang haram-haram ini adalah perbuatan yang indah-indah. Maka kita akan lihat ramai manusia mengumpat. Sebab apa? Oh, best sangat mengumpat ni. Sehingga kan kalau sehari tak tulis sesuatu yang berupa gosip dan sebagainya dalam Facebook, rasa terketar tangan, tak tahu nak buat apa. Rasa best sangat sampai tak boleh nak kekang mulut ketika orang buka keaiban orang, melainkan dia komen sesuatu yang menambahkan lagi rencah resepi dia. Inilah sifat yang telah pun dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan. Syaitan indahkan perkara-perkara yang buruk tadi. Berburuk sangka dengan orang. Kadang-kadang poin untuk berburuk sangka tu hanya satu, tapi dibisikkan lagi, tambah lagi. Akhirnya daripada perasaan buruk sangka menimbulkan persoalan. Ditulisnya dalam Facebook dalam bentuk persoalan. Orang lain yang baca, wah, dia nampak seakan-akan itu satu statement. Dikembangkan lagi buruk sangka tadi. Kembangkan lagi buruk sangka tadi. Kalau dia tak buat macam ni, takkanlah dia buat macam ni. Itu sebenarnya bukan kenyataan, tetapi dia adalah sangkaan. Tapi di spice up, dia telah direncahkan sehingga rasa best sangat cerita tentang perkara yang tak pasti. Akhirnya wujudlah fitnah-fitnah dan tomahan-tomahan di dalam media sosial dan sebagainya. Ini yang berlaku. Angkara siapa, tuan-tuan? Bisikan syaitan. Sebab itu manusia sentiasa perlu mohon berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala
daripada bisikan-bisikan syaitan yang sangat halus ini. Yang kedua, apa syaitan buat? Syaitan akan menangguhkan taubat. Bisikan-bisikan syaitan supaya manusia menangguhkan taubat. Kamu kan nak buat lagi esok, kan best buat maksiat seperti ini. Kalau kamu taubat hari ni, esok dah tak boleh nak buat. Tunggulah dulu, selesai kamu buat, nanti bertaubat. Ditangguh-tangguhkan, kan masih muda, nanti tua, nanti barulah beribadah. Ini satu perangkap, tuan-tuan, yang mana ramai manusia terjebak dengan perangkap ini. Sebab apa? Rasa manisnya dosa tadi menyebabkan dia rasa, extend sikit lagi lah nak bertaubat, extend sikit lagi lah nak bertaubat. Maka bila tiba waktu yang terdesak untuk dia bertaubat, perasaan bersalah sudah hilang. Ini bisikan yang dimainkan oleh syaitan yang durjana ini tadi. Seterusnya, perencanaan syaitan untuk menyesatkan manusia, dia melalaikan manusia daripada melakukan ibadah. Kehidupan manusia ini dipenuhi dengan tuntutan menghambakan diri dengan Allah. Syaitan datang untuk melalaikan fokus manusia beribadah ini, sehingga manusia rasa hidup ini untuk berseronok. Hatta sehingga ketika nak buka Quran, nak baca Al-Quran dalam apa? Dalam handset sebagainya, ketika baca Al-Fatihah sambil-sambil nak buka Al-Quran, buka Facebook dulu, kan? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, sambil-sambil baca Al-Fatihah. Kan biasanya kita baca Al-Quran, kita buka Fatihah, kita baca Al-Fatihah dulu. Waktu baca Al-Fatihah, sambil-sambil tangan scroll kat mana? Facebook. Subhanallah, habis je Al-Fatihah, macam-macam berita baru nampak, lupa dah nak baca Quran. Allahu Akbar. Inilah bisikan yang halus daripada iblis dan syaitan. Baik, seterusnya, ketika manusia terjebak dengan perangkap dosa yang dimainkan oleh syaitan tadi, ketika datang perasaan bersalah manusia terhadap dosa-dosa dia tadi, maka datang lagi sekali syaitan ini untuk membisikkan perasaan bagi memutuskan harapan kepada taubatnya. Alah, sudahlah, kau ni dah jadi manusia tak guna lah. Kamu dah buat banyak macam-macam dosa, takkan Allah nak ampunkan lagi kamu? Tuhan mana yang nak terima taubat yang hamba-Nya yang macam ni? Akhirnya manusia tersepit dengan perasaan putus harap. Manusia tersepit dengan perasaan lupa bahawa Allah ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha menerima taubat. Akhirnya manusia kata, alah, aku dah jahat, tak apalah, aku rela sajalah jadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan inilah perkataan-perkataan, bisikan-bisikan yang datang dalam hidup manusia, yang merosakkan, yang sentiasa melaga-lagakan. Ini datang daripada angkara syaitan yang durjana. Maka kenapa kita perlu berlindung dengan Allah daripada kedurjanaan syaitan ini? Kenapa perlu mohon sungguh-sungguh Allah lindungi kita? Kerana manusia ini buta dalam pertarungan, tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau dalam pandemik COVID ini, kita sedang hidup dalam suasana yang nampaknya aman, tetapi virus penuh menyelubungi kita. Kalau kita sedarlah benda ini, kita akan cuba untuk melindungi diri kita. Itu secara alaminya, secara fitrah manusia, nak dapatkan perlindungan walaupun tahu benda yang ada tu tak nampak, tetapi yakin benda tu ada, dia akan cuba untuk melindungi diri dan buat sesuatu untuk menjaga keselamatan. Ataupun mungkin dalam contoh yang lain, seorang askar yang ada senjata nak pergi ke satu medan perang, bersemangat nak pergi melawan musuh dia. Sampai di situ di satu malam yang gelap, tiba-tiba general dia kata, musuh yang kamu nak hadapi ni kamu tak akan nampak. Berani ke nak lawan? Berani ke nak lawan? Tiba-tiba saja serangan daripada pihak musuh bertubi-tubi. Musuhnya tak nampak, serangannya nampak depan mata. Apa yang kita nak buat pada masa itu? Sebagai, kalau kita askar lah, tuan-tuan, kalau kita lah tenteranya, nak pergi bertarung, tiba-tiba tenteranya, musuh kita tak nampak, serangan bertubi-tubi. Maka pada ketika itu, apa yang boleh kita buat?
yang boleh kita buat adalah selamatkan diri daripada serangan dan berlindung daripada serangan tersebut. Itu saja yang kita mampu. Sebab itu kita kena rasa lemah, tuan-tuan. Sebab itu kita kena sentiasa rasa tempat berlindung daripada serangan-serangan syaitan ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyedarkan saya tentang liciknya permainan syaitan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jaga saya daripada terlalai dengan bisikan syaitan, dibuai dengan bisikan-bisikan syaitan ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, ketika datang perasaan marah, sebutlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku nak berlindung denganmu daripada bisikan syaitan yang tengah serabutkan kepala aku ni, yang sedang serabutkan hubungan keluarga aku ni. Selain kita nak mulakan cari solusi-solusi yang lain, nak berbincang dengan suami, nak berbincang dengan isteri, pasangan kita, mohonlah berlindung dengan Allah supaya kata-kata kita tenang, kita mendengar kata-kata daripada pasangan kita tenang, yang mana akhirnya melahirkan satu perdamaian dan juga satu ikatan penyelesaian yang baik. Tetapi kalau kita melayan bisikan-bisikan syaitan ini, yang ada hanyalah perpecahan, pergaduhan, perceraian, perebutan dan sebagainya, maka manusia makin lama makin serabut hidup dia, makin stres hidup dia, sebab bisikan-bisikan ini tak mampu dia tepis, melainkan hanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia sangat jahil, manusia sangat lupa, sentiasa lupa, manusia sentiasa lemah, dan manusia ini tidak akan mampu melawan serangan daripada syaitan yang sangat halus tanpa perlindungan daripada Allah. Buktinya tuan-tuan, Nabi Adam, bapa kepada seluruh manusia, yang diberikan seluruh ilmu kepada diri dia, diberikan kemuliaan kepada diri dia, pun terkena dengan bisikan iblis dan syaitan, termakan dengan hasutannya, nak menunjukkan bahawa betapa halusnya serangan iblis sehingga dapat menyesatkan kita terjebak dengan dosa. Sebab itu yakinlah tuan-tuan, hanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala diri kita akan dilindungi dan sentiasa disedarkan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk kita tidak melayan apa sahaja bisikan daripada syaitan yang durjana ini. Sebab itu senjata kita apa tuan-tuan? Kalau kita kembali kepada analogi seorang askar tadi, senjata kita apa? Senjata kita adalah doa perlindungan kepada Allah. Perisai kita adalah keikhlasan kepada Allah. Kita nak benar-benar redha Allah menyelubungi kehidupan kita. Dan inilah juga yang disebutkan di dalam perjanjian iblis dengan Allah. Ketika mana Allah melaknat iblis dan iblis menyatakan untuk menyesatkan manusia seluruhnya, iblis ada sebut satu perkara, iaitu aku akan menyesatkan seluruh manusia melainkan hamba-Mu yang ikhlas, melainkan hamba-Mu yang diberikan keikhlasan. Maka tuan-tuan, iblis tahu limit untuk dia cuba merosakkan manusia ini akan sampai ke kemuncaknya apabila manusia mempunyai perlindungan keikhlasan daripada Allah. Iblis dan syaitan ini tidak mampu untuk merosakkan diri dia. Sebab itu iblis tahu kelemahan manusia. Apa kelemahan manusia? Kelemahan manusia ini sangat mudah dimanipulasi oleh hawa nafsu, dimanipulasi oleh keinginan-keinginan dunia yang merosakkan. Iblis tahu itu. Dan yang kedua, iblis juga tahu manusia ini tidak akan mampu dirosakkan dengan satu perisai yang sangat ampuh, iaitu jiwa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon berlindung dengan Allah daripada durjananya syaitan yang terkutuk ini, juga bermakna kita mohon Allah berikan kita satu perisai yang sangat ampuh untuk kita menahan serangan. Apa dia tuan-tuan? Mohon Allah beri kepada kita keikhlasan hati. Setiap amal perbuatan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran kita sandarkan kepada bantuan Allah semata-mata.
Apa yang kita nak sumbangkan dalam hidup kita, kita nak dapatkan kasih sayang Allah semata-mata. Apa sahaja kelemahan yang kita ada, kita nak minta Allah tunjuk kepada kita satu benda yang sentiasa menjamin keselamatan kita daripada gangguan iblis dan syaitan yang durjana ini, tuan-tuan. Sebab itu dalam rangkuman surah Al-Fatihah yang kita akan bincangkan nanti, ada satu ayat yang kita boleh lazimi, tuan-tuan. Satu ayat yang kita boleh lazimi untuk mohon berlindung dengan Allah ini, iaitu lafazkanlah ihdinas siratal mustaqim. Fahami, hayati dan amalkan ini. Mohon benar-benar Allah lindungi kita daripada iblis dan syaitan ini. Maka tuan-tuan, lafazkanlah sentiasa, lazimilah ayat ini. Ini merupakan doa yang sangat ampuh untuk mohon Allah jaga kita daripada cabaran-cabaran dunia, daripada bisikan-bisikan syaitan, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan istiqamah, jalan yang lurus, yang tetap, yang teguh, tidak berganjak daripada pautan kami kepadamu, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang walaupun sukar, tapi kami mampu untuk laluinya dengan bantuanmu semata-mata, ya Allah. Tunjukkan. Maka ketika kita lafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang durjana, kita mintakan Allah berikan keikhlasan supaya ditunjukkan kepada kita jalan yang selamat untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena rasa sentiasa permohonan perlindungan kepada Allah daripada angkara syaitan ini adalah permohonan yang sangat besar, maknanya yang sangat penting dalam hidup kita. Kerana apa, tuan-tuan? Serangan-serangan syaitan ini sentiasa bertalu-talu setiap saat. Mereka ini sentiasa setiap masa berbincang, kita kata apa? Sentiasa berfikir, sentiasa berusaha dari sudut mana sekalipun kita ini akan disesatkan dan kita ini tidak akan selamat daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan perisai yang ampuh tadi adalah bantuan daripada Allah berupa keikhlasan dan kekuatan hati untuk kita mengharungi pertarungan ini sehingga kita selamat daripada godaan, selamat daripada terjebak dengan bisikan syaitan. Seterusnya kita rasa dan datangkan perasaan pada diri kita, tuan-tuan. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini merupakan satu penawar yang sangat mententeramkan hati kita. Sebab kita tahu dalam pertarungan yang penuh dengan kelam kabut, kita rasa takut, kita rasa risau, bimbang dengan serangan-serangan, kita takut kita diserang sehingga kita tewas dalam pertarungan ini. Penawarnya adalah dengan melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tenangkan hati kita, relax, tenang. Allah kan ada, Allah kan maha pelindung. Rasakan betul-betul, tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu doa, satu harapan, satu dialog kita dengan Allah, satu permintaan kita dengan Allah bahawa Allah tolong lindungi saya daripada serangan yang menakutkan saya ini lebih daripada perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita sakit dekat dunia, sakit itu ada ubat, ataupun sekurang-kurangnya sakit itu hanya merosakkan jasmani kita. Tetapi kalau serangan yang datang daripada syaitan, serangan ini boleh memberi impak bukan sahaja dunia tetapi sampai akhirat. Kita tersiksa, terazab di dalam api neraka selama-lamanya, tuan-tuan. Maka sangat-sangat besar bahana daripada bisikan syaitan. Kita jadikanlah doa permohonan kepada Allah ini satu senjata kepada kita. Dan untuk menterjemahkan perasaan syukur kita, Allah ajarkan kita lafaz untuk mohon berlindung hanya kepada Allah. Allah juga ajar kepada kita bahawa syaitan ini musuh walaupun kita tak nampak. Bayangkan kalau Allah tak bagi tahu kepada kita.
maka syukurnya kita kenal syaitan ini, diperkenalkan oleh Allah secara detail walaupun tidak dapat dilihat. Maka terjemahkan kesyukuran kita ini dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk amalan ataupun rutin harian kita. Jangan lekang daripada lisan kita untuk bermohon kepada Allah. Jangan lekang perbuatan kita daripada ikat perasaan kita ingat kepada Allah. Jangan lekang hati kita daripada mohon Allah berikan keikhlasan kepada hati kita. Ini adalah satu terjemahan daripada orang mukmin kepada Allah, bahawa betapa syukurnya kita diberikan pengetahuan, ilmu dan juga kesedaran tentang durjananya syaitan dalam menyesatkan manusia. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam topik 3, kedurjanaan musuh tersembunyi ini, apa yang kita boleh belajar tuan-tuan? Anda boleh tulis di ruangan praktis Quran yang disediakan untuk menjawab 2 soalan penting ini. Yang pertama, daripada ayat ini, apa yang Allah nak saya buat? So, apa yang kalian belajar daripada ayat tadi? Allah mahu kita sedar bahawa durjananya syaitan yang sentiasa tidak leka mahu menyesatkan kita ni tuan-tuan. Bukan dengan buat jahat dia, bahkan saat kita buat kebaikan pun mereka cuba pesongkan hati kita. Kita perlu siapkan diri tuan-tuan mulai hari ini dengan senjata terbaik dalam menghadapi perang melawan musuh licik ini. Dan menariknya tuan-tuan, rupa-rupanya bukan syaitan itu bukan di kalangan jin sahaja, bahkan ada juga sifat syaitan dalam diri manusia. Jadi apa yang saya perlu rutinkan? So, apa yang kita nak laksanakan selepas ini tuan-tuan? Mulai hari ini kita kena sama-sama hadirkan hati untuk bersungguh-sungguh memohon petunjuk hidayah daripada Allah. Iaitu dengan cara apa? Dengan cara membaca ayat yang ke-6 dalam Al-Fatihah ini tuan-tuan, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ini biar ia jadi satu keazaman kita tuan-tuan, memohon daripada Allah supaya kita tak sesat dan juga tidak dipesongkan oleh musuh yang durjana tadi. Jom, iakah mudahnya praktis Quran.